Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Alhamdulillah, anak-anak pelajar STAM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dan rakan-rakan guru subjek. Jadi insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan subjek arud wal qafiyah, yang mana kodnya adalah S109. Dan sebagaimana kita semua maklum bahawa untuk tahun 2020 ni dia merupakan sukat terbaru, dan untuk subjek arud wal qafiyah daripada kita ada soalan objektif dan soalan ketarua, kita ada ujian bertulis. Cuma untuk tahun 2020 objektif telah diganti dengan kerja khusus, dan untuk kerja khusus markahnya wajarannya adalah 30%, dan untuk bertulis yang mana S109 palang 21 wajaran markahnya adalah 70%. Jadi insya-Allah pada kesempatan kali ini saya nak kongsi dengan anak-anak pelajar dan rakan-rakan guru subjek arud wal qafiyah tentang beberapa perkara untuk sama-sama kita memberi perhatian untuk subjek ni, kerana dia tidak macam tahun-tahun sebelumnya. Sebab tahun-tahun sebelumnya kita ada pilihan jawapan. Maksudnya sebelum ni untuk soalan bertulis, ujian bertulis, kita ada 7 soalan dan pelajar diminta pilih 5 daripadanya. Sementara pada tahun 2020 disediakan 5 soalan. Bagi di sini kalau calon boleh lihat untuk nombor 3 ni, bilangan soalan untuk S109 palang 21, 5 soalan jawab semua sekali, dan markahnya adalah 100. Di segi wajaran dia adalah 70%, dan masa disediakan adalah 2 jam 30 minit. Ianya mengandungi soalan mengingat, soalan pengetahuan, bergantung kepada pelajar ingat ataupun tidak ingat, dan tahu ataupun tidak tahu. Dan yang kedua, ada soalan yang berbentuk memahami, kita panggil soalan pemahaman. Yang ni nak kena faham. Setelah boleh kita faham, barulah boleh memberi jawapan pada soalan yang dikemukakan. Dan yang ketiga, mengaplikasi. Untuk mengaplikasi ni, calon nak kena buat sedikit kerja untuk dapatkan jawapan tersebut. Dan di sini ada sedikit ralat lah pada buku teks tu, kalau kita perhatikan. Jadi anak-anak pelajar boleh tengok, kalau siapa-siapa yang ada buku teks bersama dengan mereka, cuba lihat sedikit, mungkin ada sedikit ralat. Jadi saya nak tegaskan di sini, seperti dekat muka surat 122, 122 ni, ni yang saya write betul ni, inilah yang sebenarnya sepatutnya. Sebab dekat syair tersebut tidak perlu kita isbat. Macam buku teks tu dia tulis alaihi, selepas ha tu ada huruf ya, ada huruf ya, dan sebenarnya ya ni tidak wujud pun. Cuba beri sedikit penekanan rakan-rakan guru kalau boleh tengok sikitlah buku teks tu. Dan apa yang ada pada muka surat 123, okey, dekat 123 sama juga yang saya pangkah tu, berlaku kesilapan, berlaku kesilapan. Yang sepatutnya ni auda'al qal berada di hadapan. Kalau kita perhatikan dekat buku teks, al-hazna berada di hadapan, ni silap. Okey, tengoklah saya pangkah-pangkah tu. Yang saya tanda right itu, itulah yang sebenarnya, dan yang kita pangkah tu sedikit kesilapan yang berlaku pada buku teks. Cuma saya nak tegaskan di sininya ialah yang isma' ni. Yang isma' ni
Sebab ni yang ketara sangat. Dia boleh menyebabkan calon-calon kehilangan markah semasa memberi jawapan kepada perkara yang berkaitan. Okey, itu sedikit benda ralat lah saya rasa yang berlaku pada buku teks. Kemudian yang keseterusnya. Okey, yang keseterusnya, cuba anak-anak pelajar perhatikan. Perhatikan kita punya kita panggil OP lah. OP, objektif pentaksiran. Jadi benda-benda yang akan disoal pada subjek arut dan qafiah, anak-anak pelajar boleh lihat di sini. Ada 12 item kita tengok di sini. Daripada nombor 1 sampai nombor 12 ni. Boleh perhatikan di situ. Maksudnya daripada perkara ni lah soalan-soalan akan dikemukakan. Contoh kita tengok macam nombor 1. Katanya at-tamyiz baina ilmai al-arud wal qafiyah. Jadi apa maksud di sini? Maksudnya ialah anak pelajar nak kena ingat takrif arud dan takrif qafiyah. Yang kedua ta'arruf ahammiyati ilmi al-arud wa ahdafiha wa wadi'iha. Jadi di sini apa maksudnya? Anak-anak pelajar nak kena tahu tujuan faedah mempelajari ilmu arud dan siapakah penciptanya. Untuk nombor 3, at-tamyiz baina taf'ilat al-arudiyah wal maqati' as-sautiyah. Maksudnya para pelajar nak kena tahu taf'ilat kesemuanya ada berapa dan ianya terbahagi kepada berapa, hak mana asal, hak mana furu'. Begitu juga dengan maqati' sautiyah. Anak-anak pelajar nak kena ingat dia punya takrif dan dia punya contoh juga simbol. Kemudian untuk nombor 4, taudih khutwati taqti' syi'ri al-arabi. Ni anak-anak pelajar nak kena mahir, nak kena pandai membuat langkah-langkah untuk taqti' sesuatu bahar. Dan yang kelima, ta'arruf kaifiyatil kitabah al-arudiyah lil abyad asy-syi'riyah. Maksudnya anak pelajar nak kena mahir cara untuk tulis balik syair tersebut dengan kitabah arudiyah. Maksudnya kitabah arudiyah ni dia ada kaedah-kaedah tertentu. Benda tu akan dikemukakan sebagai soalan. Dan yang keenam, at-tamyiz baina zihaf wal ilal. Anak-anak pelajar nak boleh beza. Biar ada kebolehan untuk membezakan yang mana zihaf, yang mana ilal. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apakah soalan yang mungkin dikemukakan? Mungkin dikemukakan apakah yang dimaksudkan dengan zihaf dan apakah yang dimaksud dengan ilal. Maksudnya perbezaan antara zihaf dengan ilal. Seterusnya nombor 7. Nombor 7, at-tamyiz baina buhuri syi'ri al-arabi. Membezakan di antara bahar-bahar syair Arab. Untuk pengetahuan, syair Arab berdasarkan pada bahar, ianya terbahagi kepada 2. Ada yang memiliki taf'ilah wahidah, ada yang memiliki taf'ilataini. Jadi yang ni kita akan tengok kejap lagi. Cuma sekarang ni saya nak ceritanya, inilah apa yang akan disoal pada soalan arud wal qafiyah. Kemudian bermula pada nombor 8. Okay, kalau kita lihat pada nombor 8, di sini bermulalah tajuk al-qafiyah. Dan kita jangkakan al-qafiyah ni akan bermula pada soalan 4 dan soalan 5. Jadi yang pertama untuk qafiyah, kata OP-nya, objektif pentaksiran, pelajar-pelajar mesti ta'arruf ma'anil qafiyah wa suratiha. Daripada nombor ni, kita lihat nombor 1 hinggalah nombor 6 tadi. Item-item ini mungkin akan diletakkan pada as-su'alul awal. Berkemungkinan akan diletakkan pada as-su'alul awal. Maksudnya as-su'alul awal akan merangkumi perkara-perkara berikut. Yang pertama, calon-calon mesti mengetahui apakah maksud ilmu arud. Yang kedua, calon-calon mesti mengetahui faedah mempelajari ilmu arud dan siapakah penciptanya dan kenapakah ilmu ini dinamakan ilmu arud.
Yang ketiga, calon-calon mesti ada kemampuan membezakan taf'ilat berdasarkan yang mana furu', yang mana usul. Dan yang mana terbentuk daripada 5 huruf, yang mana terbentuk daripada 7 huruf. Dan calon-calon nak kena cerita maqati' sautiyah, di segi takrifnya, di segi contohnya. Dan yang keempat, calon-calon mesti mengetahui langkah-langkah untuk kita taqti' sesuatu bait syair. Bermula dengan kitabah arudiyah hinggalah peringkat taqti'. Mesti ada kemampuan. Dan yang kelima, calon-calon mesti mengetahui cara-cara untuk menulis kitabah arudiyah bagi sesuatu bait. Dan yang keenam, ini kemungkinan lah. Yang keenam ni kemungkinan disoal juga, kan, supaya calon tahu hak mana dipanggil zihaf dan yang mana dipanggil zihaf. Yang mana zihaf, yang mana ilal. Maksudnya zihaf ni apakah ciri-cirinya dan ilal ini apakah ciri-cirinya. Jadi ingat baik-baik rakan-rakan guru, mohon bagi pencerahan kepada anak pelajar, inilah kemungkinan item-item yang akan dikemukakan pada as-su'alul awal. Baik, kemudian kita lihat kepada perkara yang keseterusnya, iaitu soalan yang kedua. Berdasarkan kepada objektif tadi, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni kemungkinan diambil daripada 6 bahar yang kita pamerkan ini. Diambil pada tajuk yang ketujuh. Jadi tajuk yang ketujuh ni ialah tamyiz baina buhuri syairi al-arabi. Soalannya nak mengenal pasti perbezaan penggunaan di antara bahar-bahar syair. Jadi bahagian yang pertama baharnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahar ni. Al-wafir, al-kamil, al-hadaj, al-rajaz, al-ramal dan al-mutaqarib. Okey, maaf sini ada sedikit kesilapan tulisan. Sebenarnya al-mutaqarib. Jadi daripada 6 bahar ini, maka dia akan dipilih untuk dijadikan as-su'al as-sani. Jadi anak-anak pelajar tengok sendirilah. Jadi kemungkinan kita menjangkalah, kan, bahar-bahar yang terdahulu ni. Umpamanya 3 bahar yang pertama ni wafir, kamil, hazaj, rajaz. Cuba bagi penekanan sikit yang depan-depan ni. Sebab kita nak cerita, kita pun tidak tahulah yang mana sebenarnya. Cuma cuba perhatikan, kan? Cuba bagi keutamaan sikit depan-depan ni. Seperti bahrul wafir, bahrul kamil, bahrul hazaj dan bahrul rajaz. Cuba tengok 4 ni lah. Dan untuk hazaj ni, kalau kita tengok dalam buku teks, memang dia sikit ya. Perbincangannya terlalu sedikit. Dan mungkin kan, dia tidak boleh dikeluarkan dengan menggunakan satu bahar. Sebab perbincangannya terlalu sedikit. Jadi anak pelajar, saya nak bagi penekanan sikit. Cuba tengok 4 bahar yang pertama ni, kan, untuk kita menjawab soalan yang kedua. Bahar wafir, bahar kamil, bahar hazaj dan bahar rajaz. Bagilah penekanan sikit. Cuma bahar wafir hari tu kita dah tengok dia keluar dekat apa ni, soalan kerja khusus, kan, kerja khusus. Cuma kita tidak berani dah nak kata apakah mungkin dia tidak keluar kembali. Mungkin keluar balik. Jadi kita ambil jalan selamat. Calon ambillah 4 bahar yang pertama ni. Cuba bagi penekanan sedikit untuk kita hadapi peperiksaan yang insya-Allah bermula pada 29 nanti. Jadi inilah tajuk-tajuk, inilah bahar-bahar yang mungkin akan diletakkan pada as-su'al as-sani. Kemudian kita lihat kepada yang ketiga, as-su'al as-salis. As-su'al as-salis masih lagi item nombor 7, iaitu membezakan antara bahar-bahar. Cuma sekarang 7.2. 7.2 ni al-buhur zawad at-taf'ilataini al-mukhtalifaini, iaitu bahar-bahar yang memiliki 2 taf'ilah. Dan dalam kelompok ini kita ada bahar tawil, bahar madid, bahar basit dan bahar khafif. Dan dia akan pilih daripada 4 bahar inilah untuk dijadikan as-su'al as-sani. Berkemungkinan sedemikian. Jadi anak-anak pelajar untuk tahun 2020, saya minta bagi sedikit penekanan untuk basit, untuk tawil dan madid. Kita tengok hadapan-depan.
Okay? Oleh kerana ni tahun pertama untuk sukatan baru, jadi kita fokus kepada yang depan-depan. Maksudnya, paling malas pun cuba pastikan bahar tawil, bahar madid anda kuasai untuk menjawab soalan as-salis. Kemudian yang keseterusnya, kita pergi kepada as-soal ar-rabi'. Jadi as-soal ar-rabi' besar kemungkinan ataupun kebarangkalian dia akan bermulalah soalan untuk bahagian qafiyah. Untuk soalan al-qafiyah. Jadi berdasarkan kepada tajuk soalan al-qafiyah, kalau kita tengok daripada awal yang saya sebut tadi, dia bermula pada nombor 8 hinggalah nombor 12. Bermula daripada ta'rif qafiyah, suar qafiyah, huruf qafiyah, harakatul qafiyah, asma'ul qafiyah dan darurah syi'riyah. Jadi kita tengok-tengok seolah-olah macam ada 4 tajuk. Jadi kalau ada 4 tajuk, berkemungkinan 2 tajuk yang pertama iaitu ta'rif qafiyah, surah qafiyah, huruf qafiyah dan harakat qafiyah mungkin dijadikan satu soalan. Dijadikan satu soalan dan kebarangkalian berada pada soal ar-rabi'. Jadi pastikanlah anak-anak pelajar boleh menguasai apakah dia qafiyah, dia punya surahnya ada berapa, dan bila dikemukakan syair kita mampu mengeluarkan qafiyah dan boleh menyatakan surahnya, hurufnya dan harakatnya. Kemudian yang keseterusnya, ni 3 item yang terakhir. 3 item yang terakhir bermula dengan ta'arruf asma'il qafiyah. Mengenal pasti nama-nama qafiyah. Kemudian yuhaddidu al-maqsuda bid-darurati asy-syi'riyah. Calon-calon nak kena kenal, calon-calon mesti memahami apakah yang dimaksudkan dengan darurah syi'riyah. Apa makna darurah syi'riyah? Kalau bahasa Melayu kita boleh terjemah, untuk menjaga rima, kita terpaksa lakukan sedikit perubahan. Maksudnya keterpaksaan dibaiki pada sesuatu syair, pada sesuatu kaedah untuk mendapatkan rima. Dan ianya terbentuk beberapa jenis. Sebab tu ada item yang ke-12 ni kalau kita lihat. Yuhaddidu anwa'a ad-darurah asy-syi'riyah. Calon-calon nak kena tahu jenis-jenis darurah asy-syi'riyah. Jadi 3 item ni, 3 item ni kalau kita nak jadikan soalan, mungkin boleh bentuk satu soalan. Dan kalau kita lihat kepada pembahagian tajuk tadi, kemungkinan tajuk ini berada pada nombor 5. Kebarangkalian kemungkinan ianya berada pada tajuk nombor 5. Baik, jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang saya nak tunjuklah sedikit contoh-contoh soalan sebagaimana yang dikemukakan pada tahun-tahun sebelumnya, pada subjek arud dan qafiyah. Yang mana kita ada soalan yang berbentuk pengetahuan, kita ada soalan yang berbentuk pengetahuan, ada pemahaman dan ada sampai tahap aplikasi. Calon nak kena buat sedikit langkah-langkah, sedikit kerja untuk mendapatkan jawapan. Baik, sebagai contoh sebagai contoh untuk anak-anak pelajar mengambil sedikit impak apa yang kita kongsi pada pagi ini. Dan inilah di antara bentuk-bentuk soalan yang mungkin kita boleh ambil daripada objektif pentaksiran yang saya sebut tadi, daripada item nombor 1 sampai item nombor 6. Mungkin diletakkan pada as-soalul awal. Jadi antara bentuk soalannya seperti berikut. Arif al-aruda summa bayyin sababa tasmiyatiha. Datangkan definisi arud. Apa maksud ilmu arud? Dan sebutkan sebab kenapakah dinamakan sedemikian. Okey. Jadi saya bagilah sedikit kita panggil cara menjawab lah. Cara menjawab. Okey, untuk takrif bolehlah begitu. Okey. Benda ni ada dalam nota.
Dan saya yakin dan percaya bahawa nota-nota ni yang telah kita edarkan melalui aplikasi yang telah dimuat turunkan, saya rasa benda ni ada di tangan masing-masing. Jadi inilah jawapan dia. Ilmu arut ialah ilmun yu'rafu bihi sahih auzani syi'ri al-arabi min fasidiha. Itu separuh daripada jawapan yang atas. Kemudian untuk dua summa bayyin, kita letak kat bawah tu. Okey, bagi jawapan begitu. Jadi untuk kenapakah ilmu ni dinamakan sedemikian? Yang pertama, anna kalimatal arudi ismun lima yu'radu alaihi syi'ru. Asy-syi'ru yu'radu. Kerana perkataan arud ni adalah sesuatu yang perlu dibentang. Maka syair ni adalah sesuatu yang perlu dibentang kepada khalayak. Jadi sempurna dengan nama tersebutlah ilmu yang membicarakan tentang bacaan syair ni diberi nama arud. Dan yang kedua, annahu wudi'a fi Makkahil Mukarramah wa min asma'iha arudun. Kerana ilmu ini dicipta oleh Khalid di Makkah dan salah satu daripada nama Makkah ialah arud. Maka diambil perkataan arud itu ditaruh kepada nama ilmu tersebut untuk mengambil keberkatan kepada ilmu tersebut. Untuk mengambil keberkatan pada tempat tersebut. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua, apakah fokus ilmu arud dan siapakah pencipta dia dan apakah faedah-faedahnya? Sebagai contoh jawapan saya bagi anak-anak pelajar. Okay? Ini sebagai contoh jawapan. Jadi fokus ilmu arud ialah syair dan penciptanya Khalid bin Ahmad Al-Farahidi Al-Azdi Al-Basri. Dan dalam kurungan itu adalah tahun kelahiran beliau. Beliau dilahirkan pada tahun 100 dan wafat pada tahun 175 Hijrah. Dan biasanya dua benda ni digabung jalin. Okay? Dua benda ni digabung jalin. Jadi untuk mendapatkan markah mungkin 4, mungkin 6. Jadi biasanya yang bawah ni untuk faedah. Kalau kita lihat soalan-soalan sebelum, dia hanya bertanya, ni saya buat dalam kurungan merah ni, kalau boleh tengok al-matlub isnaini, biasanya dua faedah je yang diminta. Jadi saya bagi ke semua 4 faedah tersebut. Jadi anak-anak pelajar boleh pilih untuk hafal mana yang mereka suka. Okay? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu, pilihlah 2 daripadanya. Ni nak kena ingat. Kemudian perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga berkaitan dengan maqati' sautiyah. Maqati' sautiyah ada beberapa bentuk soalan. Yang pertama, sebut. Sebut saja maqati' sautiyah. Hal ni biasanya ditanya 4 daripadanya. Cuma oleh kerana benda ni ada 6, saya bagi 6. Okay, calon boleh pilih lah mana-mana 4 daripada 6 ni. Maksudnya ni soalan mudah je. Sebutkan uzkur arba'an minal maqati' as-sautiyah. Itu contoh jawapan. Ataupun mula dia boleh tanya lain. Dia tanya begini. Dia dah bagi dah nama-nama. Okay? Dia dah bagi dah nama-nama tu. Dan nama ni mungkin dia tanya 3, mungkin dia tanya 2, tu terpulang. Contohnya, arif al-maqati' as-sautiyah al-atiyah. Sabak khafi, sabak sakil, watak majmu', watak mafruq, fasilah sugra dan fasilah kubra. Mungkin 3 daripadanya dikemukakan sebagai soalan. Jadi apa yang dia minta? Dia minta ta'rif. Jadi contoh jawapannya begini, anak-anak pelajar. Jawab begitu. Boleh lihat sendirilah. Sabak khafi, harfan mutaharrikan, harfun mutaharrikun. Salah aja ni. Tadi harfun harfan mutaharrikun fasakinun. Dia 2 huruf, 1 berbaris, 1 mati. Betul tadi. Harfan 2 huruf, mutaharrikun 1 berbaris, fasakinun dan 1-nya mati. Okay. Ni takrif. Jadi kita bukan nak mengajar di sini, saya nak menceritakan inilah bentuk yang akan dikemukakan dalam tajuk maqati' sautiyah. Ni bentuk yang kedua. Dan kemungkinan ditanya dalam bentuk yang keseterusnya. Okay? Bentuk yang keseterusnya, apa soalan minta? Katanya hati misalan lil maqati' as-sautiyah al-atiyah. Dia bukan nak takrif, tapi dia minta contoh daripada beberapa patah perkataan Arab untuk 6 benda tersebut. Dan tidak ditanya ke 6, mungkin 4 daripadanya. Jadi anak-anak pelajar nak kena ingat contoh-contoh kepada
benda-benda tersebut. Apa dia yang sesuai untuk sabak khafif, untuk sabak sakil, watak mafruk dan seumpamanya. Okey, sebagai jawapan. Nah, ni contoh jawapan. Untuk sabak khafif, bolehlah kita katakan lam, man, ataupun mana-mana perkataan yang mempunyai dua huruf. Huruf pertama berbaris dan huruf kedua mati. Begitulah hingga kepada maqati' sautiyah yang terakhir, iaitu fasilah kubra. Contoh untuk fasilah kubra seperti samakatan ataupun sajaratun dan seumpamanya. Kemudian contoh yang keseterusnya untuk maqati' sautiyah. Contoh soalan yang keempat untuk maqati' sautiyah, dia bagi simbol kepada benda-benda ni. Katakanlah yang pertama tu ada simbol macam nombor 1 menyengit ni, dan ada simbol bulat. Maksudnya ni dua huruf yang macam nombor 1 menyengit ni melambangkan huruf itu berbaris, dan yang bulat ni melambangkan huruf tersebut mati. Jadi siapakah untuk simbol ini? Jadi kita dah hafal dah. Bila satu hurufnya hidup, satu hurufnya mati, namanya ialah sabak khafif. Jadi itu yang sebenar yang dikenaki oleh soalan ini. Maksudnya had maqati' sautiyah as-sahihah lil harakati was sakanat al-atiyah. Datangkan nama-nama maqati' sautiyah yang menepati bagi simbol-simbol hidup mati pada soalan yang diberikan. Jadi contoh jawapannya begitu. Okey, ni contoh jawapan. Kemudian yang seterusnya kita pergi kepada taf'ilat. Dan taf'ilat ni ada beberapa bentuk soalan. Antaranya ialah sebutkan saja. Sebutkan saja taf'ilah. Taf'ilah kita semua mesti maklum, kesemuanya ada 10. Biasa soalan minta 4. Sebutkan 4. Jadi terpulang kepada anak pelajar nak sebut yang mana satu. Saya bagi contohnya 10. Pilihlah. Dan ia terlalu mudah untuk dikemukakan sebagai jawapan. Sebab benda ni hanya perlu ingat sahaja. Cuma nak kena ingat anak-anak pelajar, bila soalan sebegini, jangan tulis taf'ilah yang berubah. Tulis yang original, yang asal, yang belum berubah. Seumpama kita lihat daripada nombor 1 hingga nombor 10. Sebab dalam buku teks kadang-kadang fa'ulu ni jadi fa'ulu. Jadi kalau soalan seumpama ini tiba-tiba calon tulis fa'ulu tanpa nun, maka dianggap salah. Sebab di sini kita nak yang belum berubah. Ataupun bentuk yang kedua. Untuk tajuk taf'ilat, bentuk yang kedua, untuk pengetahuan anak-anak pelajar, taf'ilat sebenarnya dia lahir, dia datang hasil daripada gabungan maqati' sautiyah. Jadi soalan ini dia nak mengetahui, calon tahu tak? Fa'ulun, ia tergabung daripada wahdat sautiyah. Apakah sehingga terkeluarlah perkataan fa'ulun? Contoh soalan, mimma takawwanat at-taf'ilatu al-atiyah min haitsu al-maqati'i as-sautiyah. Jadi sebagai contoh, fa'ulun adanya watat majmu' wa sababun khafif. Fa'ilun sababun khafif wa watdun majmu', hinggalah yang terakhir. Jadi hak ni anak pelajar mesti menguasai ke-10 perkataan taf'ilat tadi. Ni bentuk yang kedua untuk tajuk taf'ilat. Kemudian kita lihat bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga dia minta contoh. Dia bukan nak gabungan maqati', tapi dia minta contoh. Contoh ni anak-anak pelajar carilah perkataan-perkataan yang sesuai. Yang sesuai, kat mana hurufnya berbaris, kat mana hurufnya mati. Contohnya fa'ulun. Fa'ulun kita boleh datangkan contoh seperti karimun. Fa'ulun karimun. Fa sama dengan ka, sama dengan ri, maksudnya berbaris. Ya sama dengan waw, mati. Mim sama dengan nun, dan lun adalah tanwin kepada mim tersebut. Jadi pilihlah anak-anak pelajar apa saja contoh yang bersesuaian dengan taf'ilah tersebut di segi kedudukan huruf hidup dan huruf mati. Kemudian yang keseterusnya, ini bentuk yang keseterusnya untuk tajuk taf'ilat. Dia juga mempunyai simbol harakat wassakanat. Jadi apakah yang dikenaki oleh soalan ini?
Soalan berbunyi had at-taf'ilati as-sahihata lil harakati was-sakanati al-atiyah. Dia minta kita datangkan taf'ilat yang tepat berdasarkan kepada simbol hidup dan simbol mati berikut. Macam yang atas 10110. Ni sesuai untuk fa'ilun. Okey, sesuai untuk fa'ilun. Maka jawapannya ialah taf'ilah fa'ilun untuk nombor 1. Untuk nombor 2 mustaf'ilun. Untuk nombor 3 fa'ilatun hinggalah yang seterusnya. Anak-anak pelajar mesti menguasai ke-10 taf'ilah yang kita sebut tadi. Cuma saya ambil 6 sebagai contoh. Kemudian yang seterusnya boleh ditanya juga berkaitan dengan taf'ilah, iaitu di segi jumlah huruf pada taf'ilah. Jadi kata soalan at-taf'ilat min haisu adadi ahrufiha qisman. Taf'ilat yang ada 10 tu berdasarkan bilangan hurufnya ia terbahagi kepada 2 bahagian. Uzkur huma ma'a dzikril misal. Sebut kedua-duanya. Jadi saya dah bagi jawapan. Kedua-duanya apa dia? Yang pertama khumasiyah. Yang kedua subaiyah. Tinggal lagi contoh. Okey, untuk khumasiyah siapakah? Untuk khumasiyah kita ada fa'ulun dan kita ada fa'ilun. Untuk subaiyah baki lagi. Kalau sini dah ada 2, dia ada 10, maksudnya ada 8 lagi. Kesemuanya adalah subaiyah. Jadi mungkin soalan minta 2 contoh untuk khumasiyah, 2 contoh untuk subaiyah. Jadi anak-anak pelajar kuasai, ingat hak mana 5 huruf, hak mana 7 huruf. Kemudian yang seterusnya berkaitan dengan taf'ilah. Berkaitan dengan taf'ilah pun boleh disoal sebegini. Berdasarkan kepada mulanya sesuatu taf'ilah, ada yang mula dengan watat, ada yang mula dengan sabab. Lalu taf'ilah terbahagi kepada usul wal furu'. Waddih zalika ma'al misal. Maksudnya macam mana taf'ilah usul, macam mana yang dikatakan taf'ilah furu'. Okey, saya bagi jawapan. Tu taf'ilah usul, kullu taf'ilatin bada'at biwatdin majmu'in aw watdin mafruqin. Yang dikatakan usul iaitu setiap taf'ilah yang dimulakan dengan watat, sama ada watat majmu' ataupun watat mafruq. Contohnya fa'ulun, mafa'ilun yang sampailah nombor 4 ni. Dan apakah yang dimaksudkan dengan furu'? Furu' ialah taf'ilah furu', kullu taf'ilatin bada'at bi sababin khafifin au sababin sakilin. Taf'ilah yang dimulakan dengan sabab, sama ada sabab khafif ataupun sabab sakil. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sahaja soalan yang berkaitan dengan taf'ilat. Okey, berkaitan dengan taf'ilat. Dan mungkin adalah sedikit. Sebab bila kita tengok dalam taf'ilat, yang dibacanya sama, fa'ilatun. Fa'ilatun. Tapi di segi tulisannya berbeza. Satu lagi mustaf'ilun. Yang bawah mustaf'ilun, bacanya sama tapi di segi tulisannya berbeza. Berkemungkinan boleh ditanya juga. Boleh ditanya. Jadi apa beza antara taf'ilah berikut? Fa'ilatun dengan fa'ilatun, ataupun mustaf'ilun dengan mustaf'ilun. Apa beza antara benda ni? Jadi sebagai contoh, anak pelajar boleh lihat dekat nota. Ni saya bagi contoh jawapan. Jadi beza antara dua atas ni, yang pertama dengan yang kedua, ni beza dia. Ni dia punya di segi usulnya dia adalah asal, dan dia bezanya di segi watak mafruq kam sababan khafifan, sementara ni dia ni furu' dan dia terbentuk daripada sababan khafifan, dan di tengah-tengahnya ada watak majmu'. Sementara yang dua ni, yang bezanya adalah maqati' sautiyah. Ni sebagai contoh jawapan. Dan saya rasa benda ni mungkin tidak di-highlight sangatlah. Cuma oleh kerana ada sedikit, ada usul, ada furu' ni, kita menjangkakan benda ni boleh ditanya. Baik. Kemudian yang seterusnya untuk soalan yang pertama lagi. Tajuknya ialah Kitabah Arudiyah.
Okay, untuk kitabah arudiyah. Jadi apakah tonggak kitabah arudiyah? Alama takumu al-kitabatu al-arudiyah lil abyad. Apakah tonggaknya? Jadi tonggak untuk kitabah arudiyah adalah di hujung ni. Anak pelajar boleh tengok kat hujung kan? Al-i'tidadu bil mantuq la maktub. Jadi tonggak asal kaedah kitabah arudiyah ialah ianya berpegang, ianya bergantung, ianya berdasarkan, ianya berpandukan apa yang disebut, bukan apa yang ditulis. Okay? Bergantung kepada apa yang disebut, bukan apa yang ditulis. Itu tonggak asas dalam penulisan kitabah arudiyah. Kemudian di samping itu dia ada kaedah-kaedah. Okay? Dia ada kaedah-kaedahnya. Jadi kemungkinan ada soalan yang berbunyi uskur qawaidal kitabati al-arudiyah wa taqti'. Cuba tulis kaedah-kaedah penulisan kitabah arudiyah dan kaedah-kaedah nak mentaktikkan sesuatu syair. Jadi langkahnya ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini saya yakin anak-anak pelajar di tangan kita ada nota, boleh lihat dan pastikan kita memahami maksud satu persatu. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik, kemudian yang keseterusnya. Kitabah arudiyah boleh ditukar, boleh diubah kepada soalan pemahaman. Boleh ditukar kepada soalan pemahaman. Kalau macam tadi, macam ni kita panggil soalan pengetahuan, hafal saja. Tapi ni adalah soalan pemahaman. Maksudnya, diberi satu syair, maka dia minta kita saling balik syair tadi dengan kitabatan arudiyah. Saling balik. Jadi jawapannya begini. Huruf-huruf yang tidak dibaca kita gugurkan daripada tulisannya, dan huruf yang tidak terdapat di atas tapi dibaca kita masukkan. Sini macam humu, di atas tidak ada waw, tapi bila kita baca humu, dan maka lahirlah huruf waw. Ataupun diberi dalam bentuk perkataan. Macam di atas ni dia bagi dalam bentuk syair daripada awal sampailah ke akhir, satu bait syair. Ada kala diberi perkataan-perkataan tertentu. Seumpamanya perkataan hadhihi syams atal muluk ulaika alladhi. Cuba saling balik perkataan-perkataan tadi kepada tulisan arud. Sebagai contoh saya bagi jawapan begitu. Ni tulisan arud untuk hadhihi syamsu. Ni untuk atal muluku. Ni ulaikal ladzi. Inilah yang kita maksudkan dengan tulisan arud. Dan dalam pemerhatian di sini ramai calon-calon yang tidak mampu untuk menulis tulisan arud. Lebih-lebih lagi apabila ada domir dan ada beberapa huruf mati terkumpul di tempat yang sama, sedangkan huruf tersebut tidak dibaca pun. Jadi calon keliru antara huruf mati dengan huruf yang tidak dibacakan. Jadi mohon rakan-rakan guru subjek bagi pencerahan sedikit pada para pelajar. Kemudian yang terakhir, untuk as-soalul awal yang terakhir iaitu berkaitan dengan taktik. Untuk taktik. Jadi untuk taktik ni saya memudahkan, saya ambil syair yang samalah sebagai contoh. Jadi taktik maksudnya kita nak masukkan simbol huruf hidup dan simbol huruf mati. Maksudnya macam simbol 1, kosong. Baik. Jadi di sini untuk mendapatkan taktik, untuk mendapatkan taktik, anak pelajar untuk nak memudahkan, kita mesti tulis kitabah arudiyah terlebih dahulu. Kalau kita tidak mahir, untuk memastikan nak taktik ni, tulis kitabah arudiyah terlebih dahulu. Sebab bila kita tulis kitabah arudiyah, kita nampak mana huruf yang telah digugurkan, mana huruf yang ditambah, kat mana huruf mati. Jadi senang untuk kita masukkan simbol taktik. Jadi setelah ada benda ni, masuk kita masukkan. Baru kita masukkan taktik. Wa idza humu zakarul isa ataaksirul hasanati. Jadi yang kita nak sebenarnya, ni je jawapan dia. Tu je jawapan dia. Tapi untuk mendapatkan simbol ni, kita nak kena saling balik syair di atas dengan tulisan arud supaya taktik yang kita bagi menepati huruf yang kita tulis. Hak hidupnya hak mana, hak matinya hak mana, dan hak tak baca kita gugurkan.
Jadi mohon rakan-rakan guru bagi pencerahan sedikit pada anak pelajar berkaitan dengan kitabah Arudiyah, begitu juga dengan taktik. Jadi inilah tajuk-tajuk yang bakal dikemukakan pada as-su'alul awal. Jadi kita lihat ianya bukan sesuatu yang sangat susah kalau nak dibandingkan dengan soalan-soalan seterusnya. Macam soalan 2 dia agak lebih kepada kepahaman. Soalan 3 pun sama. Jadi saya mengharapkan bagilah latih tubi sikit pada anak-anak pelajar kita untuk menguasai as-soalul awal daripada beberapa item yang kita sebut tadi. Okey. Kemudian kita berpindah kepada as-soal as-sani. Kita nak pindah kepada soalan yang kedua. Cuma sebelum nak pindah tu adalah sedikit tatbik di sini, sedikit pengukuhan lah untuk penulisan arud, terutamanya dia berkaitan dengan domir ketika berada di tengah-tengah syair. Apakah selepas domir tersebut ada huruf-huruf illah yang perlu ditulis ataupun tidak perlu. Saya ambil beberapa contoh. Okey, di sini wahai anak-anak pelajar. Tengok yang berwarna merah ni. Kaedahnya ialah cara kita nak tulis kitabah Arudiyah untuk domir ghaib yang berada di tengah-tengah bait syair. Apabila huruf sebelum domir ataupun selepas domir berbaris, maka huruf domir tadi mesti isbat. Seandainya domir berbaris di hadapan, maka lahir selepasnya huruf waw. Jika sebelum domir berbaris di bawah, maka lahir selepasnya huruf ya. Baik, saya nak tengok di sini. Dekat nombor 1. Bacanya safaitahu laka. Masa kita nak tulis kitabah Arudiyah, apakah ada waw sini? Yang kedua, bi'ilmihi lam. Apakah selepas hak ni ada ya? Dan yang ketiga, a'maluhu mardudatun. Apakah ada waw selepas hak? Jadi kaedah mengatakan bi'ilmihi a'maluhu. Jadi anak-anak pelajar, ingat baik-baik kaedah ni. Okey? Ingat baik-baik kaedah kita ni. Supaya kita dapat memberi jawapan yang tepat. Okey. Sementara yang kedua. Okey, ni yang kedua. Yang ini idza kana al-harfu qabla ad-damir aw ba'da sakinan falam yushba. Seandainya sebelum domir mati. Tengok ni. Okey, tengok ni. Fadahu wala. Sebelumnya ain mati walaupun selepasnya berbaris. Alaihi sebelum ain asbah, sebelum ya huruf mati. Qahu sebelum saja boleh lihatlah ni saya ambil daripada surah Al-An'am. Okey, perhati sikit tu hak saya garis tu. Okey. Ni kita lihat di sini kenapa tidak ada ya di sini. Sebab ya sebelum domir mati. Di sini tidak ada ya kecil sebab sebelumnya mati. Kalau kita lihat di sini kenapa ada waw? Hak ni baris depan, sebenarnya ada waw kerana sebelumnya nun berbaris. Di sini kita tengok alaihi. Kenapa tidak ada ya kecil? Sebab sebelum hak ya mati. Di sini kita lihat ada waw. Kenapa ada waw? Lahir daripada hak domir baris depan sebab na sebelumnya berbaris. Inilah kaedah yang digunakan pakai oleh Al-Khalid dalam penulisan kitabah Arudiyah. Okey, baik. Jadi anak-anak pelajar cuba pastikan perkara-perkara yang saya sebut tadi, terutamanya dalam item untuk kitabah Arudiyah. Dan kita boleh membezakan antara bahar-bahar syair. Jadi kalau kita lihat bahar-bahar syair tadi berbeza berdasarkan taf'ilah. Ada yang menggunakan taf'ilah wahidah, ada yang menggunakan taf'ilatani. Jadi yang taf'ilah wahidah ada 6 bahar dan yang menggunakan taf'ilataini ada 2 bahar. Maka oleh kerana ada 2 kelompok, kita menjangkakan kelompok taf'ilah wahidah akan berada pada as-su'al as-sani dan kelompok bahar taf'ilataini mungkin berada pada soalan yang ketiga. Jadi kita akan bincang benda ni, kita akan lihat contoh-contoh pada soalan-soalan yang telah kita ambil daripada tahun-tahun sebelumnya. Cuma saya nak tegaskan di sini, kan? Nak pelajar cuba faham sikitlah apa makna bait, apa makna sadru, apa makna ajzu, apa makna syatrul awal, apa makna syatrul sani,
apa makna sadrul bait, apa makna ajzul bait, sebab istilah-istilah ini akan diletakkan pada soalan. Supaya kita tidak tersasar daripada kehendak soalan. Maksudnya bila soalan kata qati' al-bait, kita dah tahu bait ni bermula di awal sampai ke hujung. Bila dikata sadru, sadru ni yang berada di harapan ataupun nama lainnya ialah asyatrul awal hinggalah ke seterusnya. Mohon rakan-rakan guru bagi penjelasan dan tekan sikit kepada pelajar kita supaya ingat perkara-perkara tersebut supaya mereka tidak tersasar memberi jawapan pada peperiksaan. Okey, begitu juga dengan arut. Arut tak perlu hafal benda ni kan. Ingat saja arut ni kat mana, darabnya kat mana, hasyu kat mana dan apa maksud salim. Salim ni mungkin kita boleh tukar kepada salimah dan apa maksud sahih kan. Sahih ni boleh tukar kepada sahihah. Ingat benda-benda ni berada dekat mana dalam syair-syair dalam bait yang telah kita letak tadi. Ingat benda-benda ni. Maklum pada anak-anak pelajar dan anak-anak pelajar sendiri pun kalau boleh cuba pastikan kan, apa makna arut, apa makna darab, apa makna hasyu, apa yang kena dengan salim dan apa yang dikira dengan sahih dan sahihah. Kemudian bait kita ada bait tam, bait majzub, masyhur, marfu hinggalah ke-6. Ini pun tidaklah menjadi benda yang perlu kita hafal satu persatu, cuma ingat saja. Tam ni macam mana bentuk, majzubnya macam mana hinggalah munsharih. Baik, kita pergi kepada contoh soalan. Ni hafalah kan, hafal sikit-sikit. Saya akan tengok contohlah, kita abaikan ni. Kita tengok pada soalan yang kedua. Soalan nombor 2 ni, soal asani. Okey, soal asani. Cuba fokus kepada bahar wafir, bahar kamil, bahar hazaj dan bahar rajas. Cuma sini saya tak letak tanda parkah ni bukan tak keluar. Saya letak tanda parkah ni maksudnya wafir dia keluar dekat kerja khusus. Gitu. Jadi kemungkinan dia tak wujud. Tapi tengoklah kan. Dan saya letak dekat hazah ni, saya tulis qalil. Qalil maksudnya, ianya terlalu sedikit perbincangan. Maksudnya kalau kita nak ambil ia satu bahar, untuk dijadikan satu soalan besar, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi anak pelajar fokuslah 4 bahar ni untuk as-soal usani dan 3 bahar ini untuk as-soal as-salis. Iaitu apa benda kita nak ingat? Contohnya apa dia taf'ilah wafir. Apa benda kita nak ingat? Wafir ada berapa bahagian. Apa benda kita nak kena ingat? Okey, wafir arutnya nama apa? Darabnya nama apa? Tu kita panggil soalan pengetahuan. Dan di samping itu dia ada soalan pemahaman. Macam mana contoh soalan pemahaman? Dia bagi satu bahar daripada bahar wafir, dia minta kita tunjuk kat manakah benda yang dipanggil arut, kat manakah perkataan yang dipanggil darab. Itu bergantung kepada kemahiran pelajar masing-masing untuk memberi jawapan. Baik, kita tengok contoh. Anak-anak pelajar yang dikasihi, an-namudhajiyah li as'ilatil ma'rifah. Contoh-contoh, soalan-soalan contoh untuk soalan pengetahuan. Yang ni pun kalau kita perhatikan pada soalan-soalan tahun-tahun sebelum, biasanya soalan yang berkaitan dengan pengetahuan ni dia berada pada alif dan ba. Sebab kita setiap soalan kita ada alif, ba, jim, dal. Ada alif, ada ba, ada jim dan ada dal. Jadi untuk soalan pengetahuan biasanya dia letak pada nombor alif dan nombor ba. Bukan semestinya, kebiasaan. Kebiasaan pada alif dan ba. Jadi apa yang akan ditanya untuk pengetahuan? Maksudnya apa benda kita nak kena ingat? Apa benda kita nak kena tahu bila membicarakan tentang bahar? Jadi secara ringkaslah saya letak 5 perkara ni mesti berada dalam mesti berada dalam minda kita. Kita nak kena ingat. Yang pertama taf'ilah. Sama ada taf'ilah wafir, taf'ilah kamil, taf'ilah rajas, taf'ilah hazaj. Nak kena ingat dia punya taf'ilah. Atau wajib. Yang kedua, bukan sekadar kita ingat taf'ilah bagi satu-satu bahar. Bahkan taf'ilah tadi, kita nak kena ingat pula dia punya maqati' sautiyah.
Sebab taf'ilah tersebut terbentuk daripada maqati' sautiyah. Katakanlah wafir. Apa dia wafir? Wafir ni ialah mufa'alatun. Jadi mufa'alatun ada watat majmu', ada sabak khafif, ada sabak sakit dan seumpamanya lah. Jadi yang pertamanya kena ingat taf'ilah. Yang kedua aqsamu bahri. Bahagian-bahagian bahar. Jadi sini oleh kerana wafir kita sebut wafir lah. Boleh tukar kepada kamil dan seumpamanya. Boleh tukar kepada tawid dan seumpamanya. Dan yang ketiga, wazan wafir tam, wazan wafir majzu. Kalau rajah tam, rajah majzu, rajah manhu, rajah mashtut, nak kena ingat jenis-jenis dia. Kemudian zihaf dan illah yang berlaku pada sesuatu bahar. Ini pun nak kena ingat. Okay? Anak pelajar nak kena ingat. Contoh kalau kita tengok, kalau kita bincang, kan, kalau kita perhati dekat bahar wafir, biasanya ada al-asbu, al-qatfu, al-aklu, al-naksu. Benda ni juga kita nak kena ingat. Takrif kepada asbu, takrif kepada qatfu, takrif kepada aklu, takrif kepada al-naksu. Nak kena ingat. Tu kalau dekat bahar wafir. Jadi nombor 5 ni lah antara ingatan yang paling susah untuk diingat oleh calon. Sebab dalam satu-satu bahar ada kala sampai 3 aruk dan satu aruk ada 2, ada 3. Jadi sini kena bagi penekanan sikit lah, kan? Kena hafal lebih kuat sikit sini untuk kita mendapatkan jawapan yang tepat. Cuma kita ada kaedah sini anak-anak pelajar untuk nombor 5 ni. Untuk nak ingat jenis-jenis haruk, jenis-jenis dorok, kan? Untuk nak ingatnya, kita lihat kepada sesuatu taf'ilah. Dan kita kena ingat, apakah huruf kedua boleh digugurkan? Apakah huruf keempat boleh digugurkan? Apakah huruf kelima boleh digugurkan? Apakah huruf ketujuh boleh digugurkan? Jadi kalau taf'ilah tu nombor 2-nya, huruf keduanya mati, maksudnya dia boleh digugurkan. Jadi kita boleh meneka di sini. Kita boleh kata aruknya makhbunatun. Contohnya begitulah. Jadi mohon rakan-rakan guru, kan, bagi sedikit pengukuhan kepada para pelajar untuk nombor 5 ni. Sebab untuk nombor 5 ni susah sikit nak ingat berbanding nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Jadi ini contoh item pengetahuan. Untuk dikemukakan pada soalan bila melibatkan bahar, terutama soalan 2 dan soalan 3. Saya bagi contohlah sikit. Ingat bila kita nak membicarakan bahar. Jadi taf'ilah wafir ialah mufa'alatun. Kemudian dia punya maqati' sautiyah watat majmu' dengan fasilah sughra. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Bahagian. Okey, wafir ada bahagian? Ada. Jadi dia tanya, uzkur aqsama bahril wafir. Jawapannya ialah wafir ada 2. Yang pertama wafir tam, yang mufa'alatun di syatar awal, mufa'alatun di syatar asani. Wa amma al-wazn al-majzu, adapun wazan majzu untuk bahar wafir, mufa'alatun fi syatril awal, mufa'alatun fi syatril sani. Tulis begini. Tulis biar nampak dalam bentuk wazan. Yang atas ni wazan untuk tam, yang bawah ni wazan untuk majzu. Kalau mashtutnya macam mana, kalau manhunan, al-qatfunya apa, al-aklunya apa. Okay, ni adalah soalan pengetahuan. Kemudian bentuk yang kelima. Okay, bentuk yang kelima, jenis-jenis haruk dan jenis-jenis darab bagi sesuatu bahar. Nak kena ingat. Jadi sini saya ambil wafir sebagai contoh. Kita tengok macam mana jawapan. Okay, ni jawapan dia. Jenis-jenis haruk dan jenis-jenis darab untuk wafir. Okey, wafir tam, haruknya maktufatun. Darabnya ada 1, maktufatun. Selesai untuk wafir tam. Untuk wafir majzu, haruknya ada 1, nama dia sahihatun. Darabnya ada 2, yang pertama sahihatun, yang kedua maksubun. Jadi benda ni kita menjangkakan susah untuk kita ingat. Kerana setiap bahar mempunyai haruk dan darab yang berlainan nama.
Jadi bagilah sedikit penekanan sini kan, hafal banyak sikit sini sebab susah untuk diingati. Baik, secara ringkas anak-anak pelajar, untuk soalan 2 dan soalan 3, inilah bentuk pengetahuan. Ada 5 bentuk kan, ada 5 bentuk. Baik, sekarang kita nak pergi kepada soalan 2 dan soalan 3 lagi. Cuma sekarang kita nak tengok soalan al-isti'ab wal maharah. Soalan kemahiran dan aplikasi. Soalan kemahiran dan aplikasi. Maksudnya pelajar mampu mengubah sesuatu bentuk arut, mampu mencari, mampu menyatakan, mampu menulis dan benar-benar yang berkaitan dengan arut dan dorab. Ini soalan kemahiran. Biasanya setiap soalan besar tadi, kalau kita ada alif, ba, jim dan dal, untuk alif dan ba dia adalah soalan pengetahuan, dan untuk pemahaman ini selalunya berada pada nombor jim dan nombor dal. Ini tak perlu hafal kan, ini tak perlu hafal, tak perlu bergantung pada hafalan kita. Dia betul-betul nak kepada kemahiran dan kebolehan seseorang memahami dia. Okey, kita ada beberapa bentuk. Okey, anak-anak pelajar, kita ada beberapa bentuk soalan. Boleh tengok sini sikit kan. Sebagai contoh, ni saya letak nombor 1 ni. Ni bentuk yang pertama bila berkaitan dengan soalan pemahaman. Yang pertamanya kita lihat, dia bagi syair. Okey. Qala syair idza balagal fitama lana sabiyyun takhirru lahul jababiru sajidina istinadan ilal baitis sabiq ajib ma ya'ti. Berdasarkan kepada bait di atas, jawab soalan berikut. Okey, nombor 1, qatta' sadral baitis sabiq bil harakati wasakanati. Berdasarkan bait syair di atas, qatta'. Qatta' ni maksudnya masukkan simbol mana huruf hidup, mana huruf mati kepada idza balagal sampai ke hujung. Okey, betulkah sampai ke hujung? Tadi saya dah tegaskan, ingat istilah ini. Sekarang dia kata sadra. Sadra ni maksudnya yang di depan saja. Kan? Yang di hadapannya sahaja. Yang di belakang ni tak perlu kita nak kacau dia. Sebab tidak ada arahan supaya kita backi di depan ni. Di belakang ni. Soalan minta sadra saja. Sadra maksudnya bermula di idza sapalah sabiyun. Jadi proses yang kita nak kena lakukan hanya di sini sahaja. Tu yang kita bagi tuliskan tadi, ni sadra ni. Kemudian soalan tidak akan berhenti di sini. Dia akan tanya satu lagi, ayyin al-arud fihi. Ataupun darab fihi. Sebab bila kita membicarakan soalan pemahaman, dengar baik-baik anak-anak pelajar. Bila kita membicarakan soalan pemahaman tentang bait syair, asasnya ialah mana arud, mana darab. Apakah jenis arud, apakah jenis darab. Bila kita membicarakan soalan kemahiran tentang sesuatu bahar, apa asasnya? Asasnya soalan bertanya agar kita boleh tunjuk mana arud, mana darab, dan kita boleh dapat menyatakan. Dan kita dapat menyatakan apakah jenis arud, apakah jenis darab pada bait tersebut. Itu asasnya. Dan dia ada soalan sampingan. Macam di sini, apa dia soalan sampingannya? Dia minta kita takte'. Ini bentuk yang pertama. Jadi yang sampingannya ialah takte'. Asasnya mana arud, mana darab. Baik, sebagai contoh jawapan. Okey, anak-anak pelajar, sebagai contoh jawapan, kita takte' lah. Taktiknya begini. Dan sebagaimana saya maklum tadi, untuk mendapatkan takte' yang betul, apa perlu kita buat? Kita salin balik syair ini dengan kitabah arudiyah. Kalau kita tidak berapa mahir, kita salin balik dengan kitabah arudiyah, kemudian barulah kita taktik. Dan insyaAllah taktik kita tu akan jadi betul. Jadi ini adalah bahar. Bahar apa anak-anak? Ini adalah bahar wafir. Macam mana kita tahu bahar wafir? Kan?
Tak tulis pun bahar wafir sini. Ni saya tunjuk aja. Ni saya tunjuk. Di sini tidak ditulis pun bahar wafir. Jadi untuk pengetahuan anak-anak, biasa soalan ni, okay, untuk pengetahuan anak-anak pelajar, soalan seumpama ni biasanya berada pada nombor jim ataupun nombor dal. Okay, ianya berada pada nombor jim ataupun nombor dal. Maksudnya sebelumnya dah ada alif, dah ada ba. Jadi dekat alif, dekat ba tu, biasa dia dah sebut nama bahar. Jadi kalau ni nombor jim, maka walaupun tidak disebut nama bahar, dia adalah bahar yang sama apa yang dibincangkan pada nombor alif dan pada nombor ba. Baik. Jadi ceraian dua minta kita tunjuk arut. Kan? Tunjuk kat mana arut. Jadi arutnya ialah sobiyun. Kan? Sobiyun di sini. Wa iza balagal fitamalana sabiyun. Jadi hak ujung ni adalah sabiyun. Maka itu jawapannya. Okey, bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yang kita hitamkan di sini. Ajzal bait. Jadi ajza ni yang di hadapan ke yang di belakang? Pastinya ajza ni di belakang. Maksudnya soalan ni minta kita proses di belakang ni. Cuma apa proses dia? Bi kitabatin arudiyah. Okay? Bi kitabatin arudiyah. Jadi kita kena tulis hak belakang ni dengan tulisan arud. Contoh jawapannya begini. Okay? Contoh jawapan dia. Kanak silko dirina alat tamami. Okay? Ni jawapan dia. Kanak silko dirina alat tamami. Okey, untuk tamami saya merahkan, bukan ada apa-apa pun kita merahkan sebab soalan dua kata bayyin nau'a ad-darbi fihi. Jadi tamami inilah darab, bukan suruh tunjuk tayami. Kan? Soalan bukan suruh kita tunjuk tamami. Cuma dia nak tahu tamami ni apa kata fi'ilahnya. Oleh kerana ni bahar wafir, tamami ialah mufa'al. Tamami ialah mufa'al. Kerana ni bahar wafil. Yang soalan tanya ke mufa'al tu, yang sepatutnya ialah mufa'alatun. Mufa'alatun. Jadi apakah proses yang telah berlaku di sini? Yang pertama, tunnya telah digugurkan. Kan? Ni mufa'al, tidak ada tun. Dan lamnya sepatutnya berbaris, tapi lamnya dimatikan. Jadi di sini berlaku dua proses. Apa dia? Yang pertama, tun digugurkan. Nama dia al-hazfu. Yang kedua lam. Lam adalah huruf kelima. Huruf kelima dimatikan. Nama dia al-asbu. Jadi berimpun dua benda tadi. Maka nak ketika ini dipanggil siapa ingat? Kan? Nau'ud darabnya dipanggil maktufun. Jadi tengoklah dekat butek tu apa dia maktufun. Maktufun ialah berlaku dua benda serentak, iaitu berlaku hazaf dengan asbu. Bila berlaku dua benda tu dia ada nama baru, iaitu al-qadfu. Cuma dekat nau kita tukar tulisan kepada isim maf'ul, iaitu maktufun. Jadi ini bentuk yang kedua. Kan? Arut darab mesti ingat bentuk yang kedua sampingannya ialah dia minta kita tulis kitabah arudiyah. Kemudian yang ketiga. Okay, untuk yang ketiga dia bagi satu bait syair. Cuba lihat di sini. Kita ada kata tugas. Kata tugas yang pertama dia minta kita nyatakan ahwal. Ahwal. Ahwal ni maksudnya salimah ke, sahihah ke, makbudah ke, mahzufah ke, terpulanglah. Dekat mana? Dekat mana anak-anak pelajar? Apakah di depan ataupun di syatat sani? Kita tengok dia kata li ajzi. Maksudnya di belakang. Jangan kita kacau yang di depan. Kan? Rugi masa je. Sebab yang akan diberi markah ialah yang di belakang. Kerana berdasarkan kepada soalan yang minta ajzu. Dan ini adalah salah satu daripada soalan yang agak susah. Kerana untuk mendapatkan ahwal taf'ilah bukan sesuatu yang senang. Kita mesti lalui langkah-langkahnya. Ni kena buat gini anak-anak pelajar. Atau kena buat gitu. Kita ambil daripada ni. Ni kita tulis bahar mutaqarib. Mutaqarib taf'ilahnya ilah ma'ulun. Kita bertulislah wa kullun.
yazulu, wa kullun yabid. Kan? Tulis kitabah arudiyah dulu. Wa kullun yazulu, wa kullun yabid. Masukkan simbol. Fa'ulun, fa'ulu, fa'ulun, fa'ul. Kita pun tengok fa'ulun tidak berubah, tidak berubah. Sebab ni lah tafilah asal untuk mutaqarib. Tidak berubah tu ahwalnya ialah salimatun. Kita tengok di sini. Yazul sepatut ada nun. Nunnya tak ada. Nun adalah huruf kelima. Huruf kelima digugurkan, dipanggil. Ahwalnya ialah makbudatun. Hinggalah akhir. Kan? Salimah, makbudah, salimah, maksud. Jadi jawapan sebenar untuk soalan 3 ni, yang merah ni saja. Tapi untuk mendapatkan yang tulisan berwarna merah ni, kita kena lalui proses ni. Baru jumpa. Kan? Kita takkan jumpa tiba-tiba gini. Kena lalui proses yang di atas tu. Jadi jawapan sebenarnya anak-anak pelajar, tu saja yang kita nak. Okay? Soalan nak benda ni saja. Tapi untuk dapatkan benda ni tu, kita kena lalui proses-proses tadi. Ni bentuk yang ketiga, iaitu bayin ahwala at-taf'ilati, sama ada ajzi ataupun sadri, atau terpulang kepada soalan. Kemudian bentuk yang keempat. Okay, bentuk yang keempat di sini. Istinadan ilal baiti sabiq ajib ma yati. Berdasarkan syair di atas, jawab soalan berikut. Tengok yang pertama apa dia? Bahar basit mukhalla. Mukhalla'il basit. Basit ni mustafilun, fa'ilun, mustafilun. Mustafilun, fa'ilun, mustafilun. Jadi dia kata uzkur khutwatin lil husuli alal arud. Cuba kamu sebut langkah-langkah untuk mendapat arud. Maksudnya tuliskan langkah-langkah, kan? Tuliskan langkah-langkah sehingga terhasilnya arud. Jadi langkah ni dia kembali kepada kaifiyah taqti' ataupun kaifiyah kitabah arudiyah. Kemudian yang kedua, bayin ma hadasa fil arudi min taghyir. Setelah kamu tengok langkah-langkahnya, dia minta nyatakan apakah proses yang telah berlaku pada arud di segi perubahannya. Okey, anak-anak pelajar perhati baik-baik, saya nak bagi contoh jawapan. Yang pertama kita tengok langkah. Kan? Dia nak mana ni? Dia nak arud. Arud maksudnya kita perlu proses daripada awal sampai di sini aja. Tak payah ambil yang belakang. Sebab yang belakang ni membicarakan tentang darab. Sekarang nak tanya arud. Okey. Ni kita perlu buat begini. Nak kena saling balik syair tadi kepada kitabah arudiyah. Kan? Kitabah arudiyah. Jadi dia nak kat mana? Anak-anak pelajar, dia nak dekat arud. Jadi kolom ni saja. Kolom ini saja yang perlu kita bagi jawapan. Okey, ni jawapan dia. Tengok baik-baik. Tu je jawapan dia. Jadi untuk jawapan nombor 1, ni dah langkah untuk mendapatkan arud. Yang pertama kita kena tulis ni langkah arud, iaitu dia punya kitabah arudiyah. Umurin. Langkah seterusnya ni simbol. Hidup, hidup, mati, hidup, mati. Ni dia punya tafilah mutaf'il. Inilah langkah-langkah untuk kita dapatkan arud. Dan nombor 2, mana arud? Umurin. Apakah taf'ilahnya? Mutaf'il. Nombor 2 kata bayin ma hadasa fil arud. Maka inilah arud. Jadi dia minta kita nyatakan apakah proses yang telah berlaku di sini. Apakah proses? Jadi kita kena cerita satu persatu. Okey, contoh jawapan. Sepatutnya dia mustaf'ilun. Mutaf'il ni sepatutnya mustaf'ilun. Sekarang sin ada, sin tak ada. Lepas tu siapa lagi tak ada? Nun. Nun digugurkan dan lam dimatikan. Benda itulah kita nak kena cerita. Iaitu sin huruf kedua. Hazaf, sani, sakit. Nun tak ada dan lam mati. Itu dia panggil hazaf akhir watat majmu' wa iskan ma qablah. Itu contoh jawapan. Kemudian bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima, kemungkinan dia bagi syair daripada awal sampai ke hujung. Daripada awal sampai ke hujung. Apa soalan? Soalannya ialah ifsil
asingkan, pisahkan, jarakkan, katalah apa-apa pun. Kan? Maksudnya daripada waw hingga lam ni adalah satu bait syair. Cuba kamu pisahkan mana syatrul awal, mana sadru, mana ajzu. Kemudian tunjuk mana arud, mana darab. Ni bahar hazaz. Bahar hazaz ni saya tulislah sikit supaya kita mudah faham. Ianya tafilahnya ialah mafa'ilun. Jadi untuk memisahkannya kita kena takni wa ma zahri li baghiddai. Kan sebab kita nak bahar hazaz mafa'ilun wa ma zahri mafa'ilun li baghiddai. Kan mibid zahri mibid zahri zaluli. Jadi kalau kita tengok taktik kita tadi maksudnya ianya terpisah di situ. Okey, ni jawapan untuk nombor 1. Wa ma zahri li baghiddai mibiz zahri zaluli. Itulah jawapannya untuk asingkan sadru dengan ajzu. Ni sadru, ni ajzu. Jawapan yang pertama. Atas ni langkah untuk dapat jawapan saja. Ni jawapan dia. Dan jawapan yang kedua dia minta tunjuk arud dan tunjuk darab. Okey, tunjuk arud dan tunjuk darab. Baik, kita bagilah. Jadi arudnya ialah libaridai, darabnya ialah zaluli. Ni contoh ataupun bentuk soalan pemahaman yang kelima. Jadi kita ada 5 bentuk soalan pemahaman. Baik, anak-anak pelajar. Ni jawapannya. Okey, jawapan untuk nombor 5 tadi. Jawapannya ialah hak bawah ni. Yang nombor 1 kita dah asingkan. Ni sadru. Dan yang di belakang ni, ni ajzu. Kemudian adalah sedikit sedikit cara ataupun sedikit kaedah. Bolehlah anak-anak pelajar tengok untuk soalan 2 dan soalan 3. Okey, apa yang kita sudah bincang ni, cara bentuk yang akan dibukakan pada soalan 2 dan soalan 3. Ianya melibatkan bahar. Cuma anak-anak pelajar fokus soalan 2 tadi bahar kita dah sebut dah. Mungkin bahar wafid, mungkin bahar kamil, mungkin bahar hazaz, mungkin bahar rajaz. Jadi kita fokus 4 tu. InsyaAllah. Baik-baik. Dan mohon rakan-rakan guru subjek tengok dan pandu anak-anak pelajar. Iaitu kaifiyah maisurah li ta'yinil arud wad darbi fil baiti asy-sya'ri. Mungkin ada cara mudah untuk kita tunjuk mana arud, mana darab, dan dalam masa yang sama kita boleh nyatakan jenis arud dan jenis darab untuk soalan 2 dan soalan 3. Sebagai contoh, sebagai contoh saya ambil bahar basit. Tengok baik-baik. Kita kongsi benda ni. Tengok baik-baik. Ni untuk kita dapatkan arud dan untuk kita dapatkan darab. Tengok tu. Yang pertama sekali. Yang pertama sekali, keluarnya ialah ni bahar basit tam. Okey, ingat baik-baik. Diberi syair dan sebiasanya dia akan sebut basit tam ataupun basit majzu ataupun apa-apa pahalah dia akan sebut. Jadi biarlah bila kita dengar basit tam, mohon benda di bawah ni benda ni. Saya minta benda di bawah ni ada dalam minda kita. Bila kita dengar basit tam dan bertanya tentang arud, bertanya tentang darab, minta dinyatakan jenis arud, minta dinyatakan jenis darab, saya mohon kita mohon anak-anak pelajar okey, kita mohon anak-anak pelajar ni, benda ni ada kat minda kita, supaya benda ni ni benda ni tengok baik. Kita mohon benda ni ada kat minda kita. Kalau benda ni tidak wujud kat minda kita, maka kaedah yang saya nak sebut ni menjadi susah jugalah. Tapi kalau benda ni ada kat minda kita, insya-Allah dalam sekelip mata
Maksudnya dengan cara sekejap aja kita boleh tunjuk arut, kita boleh tunjuk darab. Yang pertama, bila sebut bahar basit tam, basit majzub, bahar tawil, apa-apa bahar je lah, biarlah kaedah ni ada. Sekarang kita fokus ya, kita fokus dekat basit tam. Jadi basit tam, taf'ilahnya mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, dan saya merahkan ini adalah arut. Mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, dan saya merahkan ini adalah darab. Jadi bila soalan bertanya tunjuk arut, tunjuk darab, kita terus fokus ini. Jadi yang kita nak cari ialah fa'ilun. Darab yang kita nak cari adalah fa'ilun. Cuma nak kena ingat, fa'ilun ni mungkin dia berubah jadi fa'ilun. Huruf keduanya digugurkan. Proses ini dipanggil makhbunatun kalau dekat arut, makhbunun kalau dekat darab. Dan dalam masa yang sama, fa'ilun kemungkinan berubah jadi fa'il. Kan? Kalau berubah jadi fa'il, hazaf akhir watat majmu' wa iskan ma qablah, proses ini dipanggil qat'un. Kalau berlaku dekat arut dipanggil maqtu'ah. Kalau berlaku dekat darab dipanggil maqtu'un. Dan dalam buku baru tu fa'il ditukar jadi fa'lun, ini tidak menjadi masalah. Nah, tak tahu pun tak apa ni, tak payah ni. Jadi kita begini anak-anak pelajar, kita terus saja taktik di belakang sini. Okey, kita buat gitu. Nah, gitu. Nampak tu gitu tu. Yang saya bulatkan ni siapa? Yang saya bulatkan ialah ia yang berada selepas hak. Dan yang cacang ni, macam huruf satu menyengit ni hak. Satu lagi ni ba. Yang ni adalah nun. Maksudnya nubihi. Cukup tak kita taknik setakat tu saja? Jawapannya dah cukup. Kenapa? Sebab ni bahar basit tam, yang kita nak cari ialah fa'ilun. Okey, cuba kita padankan fa'ilun dengan simbol ni. Bila kita padankan simbol tu, maka bila kita padankan fa'ilun. Sama juga belah ni zadi. Kosong ni ialah ya, dan satu ni adalah dal. Kosong ni adalah alif, dan satu ni adalah zai. Jadi kita padukan dengan fa'ilun. Tak boleh, dia hanya jadi fa'il. Salahkah fa'ilun jadi fa'il? Salahkah fa'ilun jadi fa'ilun? Jawapannya tidak salah. Sebab kita dah hafal, huruf kedua boleh digugurkan, dan nun watat majmu' boleh digugurkan, dan dia punya lam dimatikan. Jadi dengan sedikit masa saja kan kita boleh tahu. Bila bertanya mana arut, mana darab, kita pun ingat masukkan ni kan, masukkan benda ni. Jadi apa kita nak tegaskan di sini, biasa-biasakanlah buat latihan. Okey, buat latihan supaya kita tidak kehilangan banyak masa daripada kita taktik daripada awal sampai ke hujung. Tujuan kitanya nak arut saja. Tapi kalau dengan cara yang sebegini, saya rasa ia boleh memberi ruang masa yang banyak kan, untuk kita jawab benda-benda lain daripada kita menghabiskan masa untuk kita tumpu kepada di sini dengan kita mentaktik tempat-tempat yang tidak diarah, tempat-tempat yang tidak diminta kan. Jadi kita fokus begitu sahaja. Baik, jadi saya mengharapkan anak-anak pelajar boleh faham benda ni kan, boleh faham dan boleh buat insya-Allah. Sebab tu je jawapan kita kan. Jawapan yang diperlukan tu je jawapan diperlukan. Arutnya ialah nubihi, nauknya makhbunah, darabnya zadi, nauknya maqtu'an. Okey, kalau bahar basit majzub, biar benda ni ada kat kepala kita. Maksudnya arut mustafilun, darab mustafilun. Cuma mustafilun boleh berubah jadi mustafil. Mustafilun boleh berubah jadi mustafilan. Jadi bahan-bahan inilah kan, perkara-perkara inilah, bahan-bahan inilah, perubahan-perubahan inilah yang mungkin akan berlaku dekat arut, mungkin berlaku dekat darab. Okey, untuk merekaskan. Okey, ini asma umma mustafilun. Ini husnil wisal mustafilan. Jadi mudahlah insya-Allah lah. Okey. Saya nak ambillah untuk ni, kita nak pergi kepada bahagian qafiah kejap. Sebab masa kita dah hampir menghujung. Jadi anak-anak pelajar cuba buatlah. Ni saya bagi contoh sahaja. Ni saya contoh, ni tawil. Kalau tawil begini cara dia. Okey. Mafa'il apa tak ada? Tak ada lun. Lun adalah sahabat qafi. Jadi mafa'ilun
berubah jadi mafaid, namanya mahzuf. Jadi inilah kaedah-kaedah untuk kita dapatkan haruk, kita dapatkan dorok dengan mudah. Okey. Itu jawapan. Okey, itu. Itu jawapan. Baik. Saya nak tinggal sini kejap. Kita nak pergi kepada bahagian qafiah. Okey, ini contoh jawapan untuk tahun lepas. Kita ada soalan 1, soalan 2. Alif ba jim dal. Okey, saya nak ringkas aja ni. Kita nak pergi kepada bahagian qafiah. Ni soalan 3. Perbincangannya sama. Cara untuk dapatkan jawapan pun sama. Yang membezakannya adalah bahar sahaja. Okey, baik anak-anak pelajar, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ialah bahagian qafiah. Dan untuk bahagian qafiah sebagaimana yang saya sebut tadi, macam mana saya sebut tadi? Okey. Kalau kita lihatlah secara kasar, qafiah ni dia ada 4 tajuk. 4 tajuk. Jadi kalau nak jadikan 4 soalan, maksudnya setiap tajuk 1 soalan. Kalau nak jadikan 2 soalan, maka 4 tajuk tadi terpaksa digabung-gabung. Jadi kalau nak gabung, dia akan gabung tajuk huruf qafiah dengan harakatul qafiah. Kemudian gabung asmaul qafiah dengan darurah syi'riyah. Itu kalau digabung. Kalau nak diasingkan, huruf qafiah 1, harakat qafiah 1, asmaul qafiah 1 soalan, dan darurah syi'riyah 1 soalan. Jadi saya rasalah, saya rasa kemungkinan digabung. Okey, kemungkinan digabung sebab kalau diasing-asingkan benda tu terlalu sedikit. Terpaksa tanya begitu detail. Baik. Jadi untuk bahagian qafiah, anak-anak pelajar, okey, dengar baik-baik, untuk bahagian qafiah, benda ni, okey, benda ni cuba pastikan. Cuba pastikan kita ingat, iaitu takrif qafiah dan suar qafiah. Ingat betul-betul benda ni. Okey. Ni dia punya takrif. Ni dia punya surah. Ada 4. Ada kalanya digabung begini, maka dekat surah ni mungkin dia bertanya 2 daripadanya. Dan mungkin ditanya 4 daripadanya. Atau terpulanglah. Dan cuma saya nak ceritanya, ni wajib ingat. Takrif qafiah dengan surah qafiah wajib ingat. Sebab selalunya benda ni dikemukakan dalam soalan bila melibatkan soalan qafiah. Ni kita panggil soalan pengetahuan. Dan bahagian qafiah juga ada soalan pemahaman. Baik. Kita pergi kepada soalan pemahaman. Soalan pemahaman ni bila kita melibatkan qafiah, dia minta kita tunjuk dekat mana qafiah. Kan? Kita dah hafal dah apa dia qafiah. Qafiah berlaku dekat hujung syair. Dan macam mana nak kenal dia? Cari 2 huruf mati. Maka kaedahnya begini, anak-anak pelajar. Buat begitu dekat hujung. Jangan buat tempat lain sebab qafiah di hujung saja. Ni huruf ya mati, ni huruf mim, ni huruf ra, dan ni huruf ra sebab ra di sini ada 2 huruf, dan ni huruf kaf. Maka qafiah kita dah jumpa 2 huruf mati. Maka ambil huruf berbaris sebelum huruf mati yang pertama ni dijadikan qafiah. Jadi qafiah kita ialah karrumi. Karrumi perkataan penuhnya ialah takarrumi, tapi kita hanya ambil dekat ka, ta-nya tidak diambil. Maksudnya dia punya surah ialah ba'du kalimah. Okey, senang saja. Okey, cuba kita tengok secara panjang lebar sikit. Ni bentuk soalan. Soalan ada kala guna ayyin, ada kala guna haddid, ada kala guna istakhrij. Ayyin ke, haddid ke, istakhrij ke, membawa maksud tunjuk. Tunjuk apa? Tunjuk benda yang dipanggil qafiah
Dan bukan sekadar tunjuk, bayani suratiha. Setelah kamu tunjuk kopiah, cuba kamu cerita surahnya, bentuknya. Adakah dia setengah, satu setengah ataupun dua. Jadi kaedahnya macam saya sebut tadi, untuk dapatkan jawapan, kita terus fokus di belakang, cari dua huruf mati untuk menentukan kopiah. Sebagai contoh anak-anak pelajar. Okay? Sebagai contoh. Baik, yang pertama. Ni alif maksurah mati, ini dot berbaris, ini mim berbaris, ini dal mati, ini qaf berbaris. Okay, sekarang kita dah temui dua mati. Maka bermula dengan huruf berbaris sebelum huruf mati yang pertama, di situlah qafiah, iaitu qad madha. Yang kedua, ni alif, ni dot, ni qaf dan ni lam. Ni tak baca, ni pun tak baca, yang ni lam. Jadi kita baca lal qadha, dua mati. Dan lal qadha, qafiah kita lal qadha. Hari kita punya qafiah lu. Ni kita punya qafiah tu lu. Cuma kita lihat di segi surah. Ni contoh jawapan. Buat kotak elok-elok gitu. Okay? Masukkan kotak elok-elok gitu. Ni saya bagi contoh saja anak pelajar. Dalam periksa tidak ada tidak ada 4 bait syair ditanya sebegini. Sebab kalau ada 4 gini, markahnya mungkin jadi 8. Jadi mungkin dia tanya 3, mungkin dia tanya 2. Kan? Cuma ni saya cerita contoh saja. Maka qad madha kalimatan, lal qadha kalimah wa ba'du, lulu ba'du kalimah, tulu kalimah, ataupun kalimah wahidah. Kemudian di segi huruf, okay, kita sedang membicarakan soalan nombor 4 di segi huruf. Tengok di segi huruf. Di segi huruf mungkin dia tanya 3 daripada 6. Ni saya bawa contoh saja, kita bawa semua 6 ni. Nak pelajar hafal lah hak mana. Dah teka masing-masing lah hak mana nak teka. Yang penting saya nak cerita, dia tak akan tanya ke 6. Mungkin dia tanya 3 daripadanya. Apa yang penting? Hafal. Apa dia rawi, apa dia wasal, apa dia khurus, apa ridfu, apa taksis, apa dakhil. Okay? Dan bukan sekadar hafal. Dan hafal ni wajib. Saya katakan ni wajib hafal. Dan bukan sekadar kita hafal, sekadar kita ingat. Bahkan kita nak kena faham di mana beradanya rawi berdasarkan takrif, di mana beradanya waslu dalam satu-satu qafiah, khurus, ridfu, taksis, dakhil dalam satu-satu qafiah berdasarkan kepada takrif. Maksudnya nak kena apa dan nak kena faham. Sebab dalam soalan kita ada soalan pemahaman. Tengok soalan pemahaman. Dia bagi syair. Jadi sekarang kita nak tengok mana anak-anak, tajuk kita sekarang kita membicarakan tentang qafiah. Tengok kat belakang. Macam mana nak tentukan qafiah? Cari 2 huruf mati. Cari 2 huruf mati. Okey. Ni huruf waw. Ni huruf mim. Ni huruf ra. Ni huruf alif. Ni huruf kaf. Dah nampak 2 mati. Okey, selesai. Kita punya qafiah ialah karimu. Dan perkataan istakhrij hurufal qafiyah fiha, dekat karimu yang kamu temui, cuba nyatakan huruf-huruf qafiyah dan bagi nama kepada huruf-huruf tersebut. Okay, anak pelajar, pastikan kita ada berapa huruf? Kita ada kaf, kita ada alif, kita ada ra, kita ada mim, kita ada waw. Jadi saya nak masukkan soalan ni markahnya adalah 6. Kenapa saya masukkan markah? Sebab anak-anak pelajar, markah tu adalah menentukan berapa benda kita nak kena cari. Ingat baik-baik, markah tu menentukan berapa benda kita perlu cari. Saya letak markahnya 6. Okay? Dengar baik-baik, markahnya 6. Sekarang berapa benda dah kita cari? Yang pertama kita dah cari karimu. Okay, selesai, markahnya 1. Baki lagi 5. Kita jumpa pula ba'du kalimah. Sekarang kita dah dapat 2 markah. Bagi berapa lagi markah? Markahnya baki lagi 4. Maksudnya huruf yang perlu kita cari ada 4. Okay, contoh jawapan. Huruf qafiah. Berdasarkan apa yang kita dah hafal, rawinya kat mana, wasolnya kat mana. Kan?
Jadi alif ni namanya taksis, ra ni namanya dakhil, mim ni namanya rawi, dan selepas mim ada apa tadi? Ada waw. Waw tersebut namanya wasal. Jadi mesti ada kemahiran untuk kita mengaplikasikan apa yang terdapat pada syair tersebut. Inilah yang dipanggil soalan pemahaman dan soalan aplikasi. Baik, seterusnya. Mana qafiah? Kita bulatkan. Okey, dah nampak qafiah? Qafiahnya ialah ya luha. Dan ya luha perkataannya ialah azyaluha. Adakah kita ambil semua? Tak. Kita ambil separuh. Separuh tu dipanggil ba'du kalimah. Ya luha ba'du kalimah. Cuma ada kala anak-anak pelajar kan? Sekarang apa huruf yang kita ada? Kita ada ya, kita ada alif, kita ada lam, kita ada ha, kita ada alif. Saya bagi markahnya adalah 6. Sekarang dah kita jumpa 1, 2. Maksudnya baki lagi berapa? Baki lagi 4. Maksudnya huruf kita perlu cari adalah 4. Dan syair ni ada beberapa tempat kan, bila kita uji calon-calon keliru. Ramai yang mengatakan, tengok baik-baik dia kata alif ni alif ni, selepas ya ni ada alif. Dia kata alif ni taksis, lam ni dakhil katanya, hak ni rawi. Kemudian ada kala dia ni taksis. Jadi biar boleh beza mana alif ridfu, mana alif taksis. Mohon guru-guru subjek bagi penekanan sini sedikit supaya anak pelajar tidak terkeliru, tidak tertukar antara alif ridfu dengan alif taksis. Baik. Ni tajuk huruf. Kemudian kita pergi kepada tajuk harakat. Okey, tajuk harakat. Yang pertama hafal harakat. Apa dia majrur, apa dia nafas, apa dia, siapalah keenam ni. Dan sebagai contoh saya bagi kita. Hafal ni. Ni pun wajib hafal. Sebab qafiah ni sikit aja. Dan kita menjangkakan kesemuanya boleh ditanya pada 1 tahun. Dalam satu tahun boleh ditanya ke semua sekali. Sebab perbincangannya sangat-sangat ringkas. Dan benda yang boleh ditukar ganti. Dia tak macam syair. Apa tu? Tidak macam bahar. Jadi setelah kita hafal, mohon faham. Harakat sama dengan huruf juga. Biar boleh tunjuk, bukan sekadar ingat nama, dan biar boleh tunjuk. Apa dia majrur, nafas. Mungkin dalam periksa sering kali ditanya. Beberapa kali ditanya. Mungkin sampai 3 ataupun 4 markah bertanya tentang dia. Jadi rugilah kalau kita tidak boleh nak menentukan qafiah dan tidak tahu dia punya surah. Baik, sekarang kita membicarakan tentang harakat. Okey, mana jawapan dia? Betul tak itu qafiah? Betul lah qafiah, sebab sekarang kita jumpa 2 mati. 1, 2. Qafiahnya ialah perkataan nati. Nati, perkataan penuhnya ialah hasanati. Kita hanya ambil separuh, maka surahnya ialah qafiah. Yang pertama dekat nati kita ada hazwu. Siapa dia hazwu? Fathatun nun. Bagi hatah yang ada pada nun. Ni kalau anak-anak pelajar nak tulis dalam bentuk tulisan fathatun nun. Ataupun apa kata malah tulis gini. Nak tulis pendek je. Macam mana nak tulis pendek? Anak pelajar boleh tulis al-hazwu. Mana al-hazwu? Tulis nun dan tunjuk barisnya di atas. Jangan tunjuk baris saja. Jangan tunjuk huruf saja. Mesti ada huruf nun, mesti ada baris atas. Seterusnya. Yang keseterusnya masih lagi berkaitan dengan baris. Okey, ni rekalah baris tak payah. Kita pergi benda lain pula. Tak payah. Kita pergi kepada asmaul qafiyah. Asmaul qafiyah. Asmaul qafiyah ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari manakah datangnya nama-nama ni? Okay, ingat baik-baik. Dari mana datangnya nama-nama ni? Nama-nama ini datang hasil daripada pembentukan qafiyah. Apa maksud pembentukan qafiah? Okey, dengar baik-baik.
Qafiah ialah dua huruf mati di hujung syair. Dan bila kita temui dua huruf mati di hujung syair dan mulakan huruf hidup sebelum huruf mati yang pertama, di situlah yang dipanggil qafiah. Dan huruf mati yang dua tadi kadang-kadang diselangi oleh satu huruf hidup, diselangi oleh dua huruf hidup, diselangi oleh tiga, ataupun tidak diselangi. Di situlah datangnya nama-nama qafiah. Sebab itu qafiah mudah sangat untuk kita hafal dan kita letak daripada kecil ke besar ataupun besar ke kecil atau terpulang. Macam di atas sekali mutakawis. Apa dia mutakawis? Huruf mati yang dua tadi diselangi oleh 4 huruf berbaris. Mutarakib, huruf mati yang dua tadi diselangi oleh 3 huruf berbaris. Mutadarik, huruf mati yang dua tadi diselangi oleh 1 huruf berbaris. Mutawatir 1. Mutaradif tidak diselangi. Hafal baik-baik dan biar faham betul-betul supaya benda ni kita boleh tunjuk bila dikemukakan dalam bentuk soalan pemahaman. Okey, anak-anak pelajar, mari kita tengok soalan pemahaman. Okey, soalan pemahaman. Apa saya sebut tadi? Ni nombor 1. Ayin qafiah. Tajuk apa kita berbicara sekarang? Sekarang kita membicarakan tajuk Asmaul Qafiah. Masih ada benda ni ditanya. Nak cerita benda ni sering kali ditanya. Dan beberapa kali ditanya. Dalam apa tajuk saja dia boleh ditanya. Sebab dia adalah tonggak kepada bahagian yang kedua. Mesti tahu dekat mana benda yang dipanggil qafiah. Sama juga macam nombor 2. Nombor 2. Nah, surah qafiah. Tajuk apa kita sekarang? Sekarang kita berada di tajuk Asmaul Qafiah. Tapi surah qafiah tetap ditanya. Jadi anak-anak pelajar, saya nak mula kali lagi. Biar ingat betul-betul, biar tahu betul-betul, biar pandai betul-betul, biar boleh tunjuk mana dia qafiah dan boleh nyatakan dia punya surah. Sebab dua benda ni sering ditanya. Jangan kita buat main-main, jangan kita buat acah tak acah sebab kita akan kehilangan banyak markah. Kalau dia tanya siapa 2 kali, siapa 3 kali, kita akan hilang mungkin 2, mungkin 4, mungkin sampai 6 markah berkaitan dengan qafiah. Barulah dia masuk tajuk sini. Kan? Sami qafiah. Baru masuk tajuk. Tajuk apa kita sekarang? Asmaul Qafiah. Okey, anak-anak pelajar. Jadi untuk dapatkan qafiah macam biasa kita ambil dari belakang. Cari 2 huruf mati. Di sini saya nak nyatakan, tengok baik-baik. Ramai calon-calon yang tidak jumpa qafiah. Sebab dia tak tahu huruf mati, dia tak tahu huruf yang tidak dibaca. Dia tidak dapat membezakan huruf mati dengan huruf yang tidak dibaca. Huruf mati dia dibaca. Kan? Huruf yang tidak dibaca ni langsung tidak berbunyi. Mari kita tengok sini. Cuba kita baca daripada simbol yang saya tulis ni. Simbol ni bermula pada huruf A. Cuba kita baca. Bacanya ialah hissufun. Daripada huruf H kita terus melompat kepada sin. His maksudnya yang bulat ini adalah sin. Datu ya, ia tak baca, abaikan. Jangan pula buat bulat ya. Alif ni pun tak baca, abaikan. Jangan pula ada bulat sini. Lam ni pun tak baca. Jadi kita gugurkan ya, kita gugurkan alif, kita gugurkan lam. Sebab dia tidak dibaca. Gugur pada bacaan kita. Jadi qafiah kita ialah hissufun. Ni adalah waw selepas nun. Nun. Nifa. Nisin. Dan nisin yang pertama. Sebab sini ada 2. Dan mati. Sekarang kita temui 2 huruf mati. Maka kita mulakan dengan 1 huruf hidup. Sebelum huruf mati yang pertama. Jadi kita punya qafiah ialah hissufunu. Kan? Kemudian hissufunu. Sufunu satu patah perkataan. His kita hanya ambil separuh daripada tashtahi. Jadi dia punya qafiah ialah ba'du
kalimah. Kan? Ba'du kalimah ke kalimah wa ba'du. Ni nak tukar ni. Kalau 1/2 mesti mula dengan kalimatun wa ba'du. Kalau hak ba'du kalimah tu hak tak separuh. Dan dia diselangi oleh berapa huruf anak-anak? Ni huruf mati pertama. Dengan huruf mati kedua diselangi oleh 3. Diselangi oleh 3 ni nama dia apa? Mutarakibu. Itu contoh jawapan. Kita punya qafiah ialah hisufunu. Kita punya surah ialah kalimah wa ba'du. Dan namanya ialah mutarakibu. Okay. Contoh yang seterusnya. Kita masih lagi untuk satu soalan. Satu soalan contoh yang berkaitan dengan asma'ul qafiyah dalam bentuk soalan pemahaman. Ataupun soalan aplikasi. Nak tahu anak pelajar boleh tunjuk ke? Tak boleh tunjuk. Okay. Perhatikan. Syair yang diberikan. Apa yang kita diminta cari? Tak ada apa tu? Qafiyah. Kemudian dia punya surah. Kemudian dia punya nama. Jadi qafiyah terus aja kat belakang. Kan? Tengok dekat belakang, di situlah qafiyah. Qafiyahnya ialah mam, mim, alif, mim. Mim mati, alif mati dan bermula dengan mim yang berbaris sebelum alif. Di situlah qafiyah. Dan perkataan penuhnya ialah tamam. Apakah kita ambil semua? Tak, kita hanya ambil mam, maksudnya ba'du kalimah. Dan di antara dua huruf mati itu diselangi tak? Ni, di antara dua huruf mati ni diselangi oleh huruf berbaris tak? Tidak diselangi. Bila tidak diselangi, maka ada nama dia. Kan? Okey, apa jawapan dia? Mam, ba'du kalimah dan mutaradif. Kerana antara dua huruf mati tidak diselangi oleh huruf yang berbaris. Okey. Kemudian kita pergi kepada tajuk yang terakhir lah, anak-anak pelajar. Dan tajuk yang terakhir, iaitu tajuk darurah syi'riyah. Okey. Untuk darurah syi'riyah di sini, saya tertinggal satu soalan. Okey. Saya tertinggal satu soalan. Mohon anak-anak pelajar tengok apa yang saya tertinggal, iaitu takrif kepada darurah syi'riyah. Mal muradu ataupun mal maqsudu bid darurati asy-syi'riyah. Mohon rakan-rakan guru subjek ingatkan, apakah yang dimaksudkan dengan darurah syi'riyah. Saya tertinggal di situ dan saya tidak masukkan di sini sebagai soalan contoh. Yang saya ambilnya terus saya ambil kepada aksam. Jadi mohon rakan-rakan guru ingatkan pelajar hafal juga tu. Hafal apa dia? Apakah yang dimaksudkan dengan darurah syi'riyah? Cuma sebagai contoh soalannya yang saya sempat ambil, iaitu bahagian darurah syi'riyah. Aksam darurati syi'riyah. Dia ada berapa anak-anak? Dia ada 1, 2 dan 3. Aksam ada 3. Qad takunu biziyadah, ada darurah ziyadah. Au bin naqsi, ada darurah bin naqsi. Ada ad-darurah bitaghyir. Apa makna ziyadah? Daripada sepatutnya tak ada, kita tambah dia. Termasuk ziyadah. Bin naqsi sepatutnya ada, tapi kita kurangkan dia. Dan bitaghyir, apa makna bitaghyir? Bitaghyir kita ubah. Daripada hamzah wasal, kita tukar jadi hamzah qata'. Contoh, daripada hamzah qata' kita tukar jadi hamzah wasal. Contohnya begitu. Jadi sekarang hak biziyadah ni ada 2, bin naqsi ada 2, bitaghyir ada 3. Biziyadah ada 2 jenis, kenapa lah? Bin naqsi ada 2 jenis, pun nak kenapa? Bitaghyir ada 3. Maksudnya kalau kita perhatikan dalam buku teks tu, kita ada 7 bait syair. 2 bait menceritakan biziyadah, 2 bait menceritakan bin naqsi, dan 2 bait menceritakan 3 bait syair menceritakan bitaghyir.
Maksudnya, saya nak cerita kepada anak-anak pelajar, itu sahaja syair-syair yang berkaitan dengan tajuk Ad-Darurah Asy-Syi'riyah. Maka, mohon tengok betul-betul. Lihat betul-betul, ingat betul-betul, kerana ianya sedikit sangat untuk kita ingat. Dan kalau dikeluarkan kepada kita dalam soalan, kita tidak rugi markah. Kerana benda sikit, kalau kita tidak berhati, maka rugilah. Baik. Jadi ni aksam ad-darurah asy-syi'riyah. Kemudian kita perincikan. Sebutkan darurah syi'riyah. Ada berapa darurah syi'riyah? Ada 3. Ziyadah, naqsu, taghyir. Okey, kita fokus satu persatu. Yang berlaku secara ziyadah. Ada berapa? Ada 2. Antaranya, ni dia. Ziyadah maksudnya tanwinul munada al-mabni ada dhammah. Sepatutnya mabni ni satu dhammah saja, tapi dimasukkan tanwin, dia dah tambah. Dimasukkan tanwin. Daripada satu baris dijadikan 2. Yang kedua maddul maksur. Maddul maksur maksudnya dibaca panjang benda yang pendek. Maksudnya alif maksurah telah ditukar menjadi alif mamdudah. Tambahlah tu. Okey, kita tengok contoh syair kejap lagi. Ni hafazan. Yang kedua, darurah syi'riyah yang kedua ialah bin naqsi. Ada berapa bin naqsi? Ada 2. Okey, ada 2. Apa makna bin naqsi? Kurang. Yang pertama apa dia yang kurang? Iaitu qasrul mamdu, memendekkan bacaan yang panjang. Maksudnya hamzah mamdudah telah dipendekkan menjadi hamzah maksurah. Yang kedua, tarku tanwinil munsharih. Sepatut bendanya ada tanwin, tapi dibuang tanwin dengan satu baris saja. Daripada 2 baris dibaca dengan satu baris. Itu juga dikurangkan. Dan yang ketiga, bitaghyir. Apa makna taghyir? Taghyir ni ada 3, saya sebut ada awal-awal kan. Yang pertama, qat'u hamzatil wasli. Dia telah menjadikan hamzah wasal itu qata'. Boleh faham ke menjadi hamzah wasal itu qata'? Bahasa mudah. Dia telah menjadikan hamzah wasal itu hamzah qata'. Dia telah menjadikan hamzah wasal dijadikan hamzah qata'. Kat bawah hamzah qata' dijadikan hamzah wasal. Terbaik tu. Sepatutnya hamzah nombor 1, sepatutnya hamzah wasal tapi dijadikan hamzah qata'. Dia sebut qat'u hamzatil wasli. Nombor 2, hamzah qata' dijadikan hamzah wasal. Dia sebut waslu hamzatil qat'i. Dan yang ketiga, fakul harfil mudgham fi ghairihi. Huruf yang ada syaddah, ada tasydid, tapi dibuang tasydid, maka dipecahkan huruf tadi kepada 2. Okey, dipecahkan kepada 2. Baik, kita tengok soalan pemahaman. Ni sebagai contoh sahaja. Anak-anak masih ingat? Okey, anak-anak pelajar masih ingat ke? Ada berapa bait syair semua? Ada 7. Okey, ada 7 bait syair saja yang berkaitan dengan benda ni. Sebab benda ni ada 7 perkara. 2 untuk ziyadah, 2 untuk an-naqsu, dan 3 untuk at-taghyir. Ingat baik-baik, ada 7 bait saja. Tengok dalam buku teks tu, pastikan bila nampak dalam soalan, kita tahu kat mana benda yang ditanya. Okey, contoh soalan. Daripada 3 bait. Ayin ad-darurah syi'riyah fil abyad as-sabiqah wazkur aslaha summa bayyin naw'aha. 3 benda dia tanya. Yang pertama, tunjuk dekat mana berlaku darurah syi'riyah. Yang kedua, bila dah tunjuk, dia minta kita nyatakan yang asalnya macam mana. Bila dah kita dapat nyatakan yang asalnya, dia tanya pula apakah proses, apakah dia bin naqsi, bin taghyir, bin ziyadah. Kalau ziyadah pula apa yang diziyadah, kalau naqsu apa yang dinaqsu, kalau taghyir apa yang ditaghyir. Okey, sebagai contoh saya bagi jawapan begini. 3 benda yang ditanya. Okey. Perhatikan. Nombor 1, daripada alhamdu, perkataan yang sepatutnya
Darurah ialah al-ajlali. Ajlali ni sebenarnya ajalli, ada syaddah. Tapi telah fakul idgham, dia telah pecahkan idgham. Dia pecahkan huruf syaddah dua huruf. Di bait yang kedua, mirdasa. Mirdasa ni sepatutnya tulisan sebenar ialah mirdasan. Jadi sini tarkut tanwin, dia telah hilangkan tanwin. Dan yang ketiga, son'a. Son'a sebenarnya ialah son'a. Son'a maksudnya dia telah qasrul mamdu, dia telah memendekkan bacaan son'a. Daripada son'a bacanya son'a. Okey, mohon rakan-rakan guru bagi pencerahan sedikit pada anak-anak pelajar, supaya mereka memahami perkara tersebut. Okey, ni kita ambil 4 lagi sebab semua ada 7. Okey, ringkas. Bait pertama ni ghinaun. Sebenarnya perkataan ghinaun gini saja. Ghina sepatutnya gini. Ghina. Dia telah maddul maksud, dia telah memanjangkan. Ghina jadi ghina, jadi panjang. Yang kedua, ni bukan haknya, ni matorun yang depan. Ya matorun. Sepatutnya ya matoru. Dia telah masukkan tanwin, iaitu tanwin munada mabni. Sepatutnya munada mabni satu baris saja, tapi telah dimasukkan tanwin. Isnaini ni hamzah wasal. Dan sepatutnya gini. Dia telah mengkotakkan hamzah wasal tersebut. Dia telah menjadikan hamzah wasal itu kotak. Macam ni ummi. Ummi, tapi dalam syair begini. Sepatutnya ummi. Jadi apa berlaku sini? Dia telah menjadikan hamzah kotak itu wasal. Dia telah mewasalkan hamzah kotak. Jadi inilah tajuk yang berkaitan dengan darurah syi'riyah. Baik, jadi anak-anak pelajar, saya rasa itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan subjek arut dan qafiah, yang mana pada tahun ini merupakan tahun yang pertama untuk format baru. Maksudnya 5 soalan kita nak kena jawab ke-5-5-nya. Ke-5-5-nya. Cuma kita mengharapkanlah moga-moga 3 daripadanya adalah arut dan 2 adalah qafiah. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, walaupun tidak ada pilihan, kita mengharapkan apa yang kita kongsi, hak kita sebut tadi, menepati. Maksudnya soalan yang pertama, kalau macam dulu-dulu, dia adalah asas-asas yang berkaitan dengan ilmu arut. Soalan kedua melibatkan bahagian bahar-bahar yang mempunyai satu tafnilah, dan soalan 3 melibatkan bahar-bahar yang mempunyai 2 tafnilah, dan soalan 4 serta soalan 5 melibatkan qafiah. Jadi saya rasa setakat itulah yang sempat saya kongsikan. Dan jika tidak menepati cita rasa anak-anak dan tidak menepati cita rasa guru-guru pembimbing dan guru-guru subjek, saya mohon ampun dan maaf. Dan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak syamil itu ketersasulan itu adalah kelemahan saya lah. Mohon ampun dan maaf. Moga-moga apa yang kita kongsikan bermanfaat, khususnya untuk peperiksaan yang akan bermula pada 29 hari bulan nanti. Dan kita mengharapkan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita, khususnya pada subjek arut dan qafiah. Dan moga-moga apa yang kita kongsi ini akan membuahkan sesuatu untuk subjek arut dan qafiah dalam peperiksaan tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.